Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan Cik Ahmad Janatul Firdaus bin Datuk Dr. Haji Zulkarnain, Pengawal Tabir N52, kini ditempatkan di Pejabat Karang Mengarah. Jadi saya Muhammad Razali bin Ahmad Tarmizi, Pustakawan Timbalan Ketua Pustakawan Pustakaan Tengku Bainun. Hari ini kita nak buat rumah ramah untuk majalah inspirasi dan juga untuk pengisian bahan pengetahuan dalam aktiviti keilmuan lah dalam kita punya hub pengurusan pengetahuan pustakaan. Okey. Cik EJ, apa khabar? Terima kasih terima kasih kerana menerima jemputan kami . Okey. Saya pun kita pun belajar lah nak menemu ramah ni. Baik, Cik kita panggil Cik AJ lah senang nak panggil macam tak biasa kan. Nak panggil Firdaus pun yang biasa tu Cik AJ. Okey. Boleh cerita sedikit latar belakang diri dan keluarga. Saya Ahmad Janatul Firdaus, lahir di Tapak Perak pada Kampung 12 Januari. 12 Januari tahun lahir. Saya lahir 12 Januari tahun 1971. 73. Oh, 73. 51. Dia muda saya setahun. Okey. Kalau ikutkan Kampung ikutkan sebab ayah seorang guru. Okey. Dia berpindah randah. Jadi pada ketika itu kami duduk di Bido. Okey. Kerana di Bido tak ada hospital. So saya diberanakkan di Tapak Perak. So tempat yang saya tinggal tu di Bido. Okey, dilahirkan di Tapak. Dilahirkan di Tapak. So pada ketika itu ayah adalah seorang guru di sekolah Syekh Abdul Ghani Bido. Jadi itulah bila orang tanya Tapak tu macam saya di kampung, sebenarnya itulah tempat saya lahir saja. Masa tu duduk di Bido. Dan juga bila ayah berpindah ke Ipoh, selepas itu berpindahlah sebab guru zaman-zaman dulu dia berpindah randah. Kerap sangat. Macam ayah pun naik pangkat Jabatan Pendidikan Perak kan. So, pindah ke Ipoh lah. Ipoh tu headquarters kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perak kan. So masa itulah sekitar tahun 78 pindah ke Ipoh. Di mana Di Taman Golf Ipoh. Oh, Taman Golf dekat Malat. Malat di belakang sikit. So bila dah pindah tu bapak pun stay situ lah, lama lah di situ. Oh, Taman Golf paling 78 hingga dalam 2013 tu baru rumah tu masih ada, dah sewa. Tapi memang situlah dia lama di Ipoh lah. Macam Ipoh tu dah kampung sendiri lah. Sebab ayah orang Sungai Manik, Terlintan, ibu orang Batu Gajah. Okey. Tu dia punya tu lah. Banjar Tak tahu saya. Tak tahu, campur-campur tadi. Campur-campur. Kalau bersembang dengan ayah ni, tak ada dah kata Banjar ke apa, saya pun tak ada ni lah. Jauh pun, Sungai Manik kan awal penempatan orang Banjar. Ya. Itulah bila saya ni anak kelima. Daripada? 7 adik-beradik. 7 adik-beradik. Itulah yang kalau dalam ni saya sebut, ayah saya ni dia Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Perak pada tahun 80-an tu lah. Kemudian dia menceburi bidang politik lah dan jadi Esko Pendidikan Perak di Slim River. Tu ada berkaitan juga, dia memang anak kandung Suluh Freeman kat sini, SITC. So dia ada sentimental value lah. Slim River, Tanjung Manis ni memang berkait rapat lah. Pernah jadi adun sendiri pun? Ya. Sebelum Kusairi lah? Lagi lama lah. Lagi lama sebelum tu? Tapi dia tempoh dia 4 tahun je. Oh, 4 tahun satu penggal? 4 tahun. Biasa zaman tu politik ni terlalu ni lah, orang cantas-cantas kan. So kejap sajalah dia punya tu 4 tahun saja. Sepenggal lah orang kata. Oh, sepenggal ni.
Tu yang tak berapa kenal dengan nama kan. Pasal tu saya lama. Ya, itu yang antara yang terpendek tu ayah saya lah. Yang lain tu lepas tu semua banyak kan 3 penggal, 4 penggal lama lah. So, orang kata ni bergantung pada rezeki kan masing-masing. So dia dapat jadi adun sepenggal lah. Masa tu umur dia berapa yang dia Jun? Dia kena berhenti. Dia kena 48 je tu. Masa tahun 86 tu, rasanya umur dia 48. 87 gitu. Pada lain tahun 39. Dia 47 lah. muda So, je buat. muda dah pencen lah. Kena berhenti kan. Kena berhenti lah. Okey. Tapi dia ada pencen. Adun tu ada pencen. Walaupun masa dulu dia tak cukup. Apa panggil? 4 tahun ni dia macam tak cukup, tapi akhirnya dapat jugalah pencen adun tu. Dan dia ada tu pencen guru dia tu. Oh dapat juga. Dapat Ada juga. juga. Dia ada tu pencen lah. Okey. Untuk ayah tu. Tapi itulah orang kata umur 48 masih nak bertenaga lagi nak bertugas kan. So rezeki dia situ lah. Tapi dia dilantik ahli jawatankuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Okey. Mengisi inilah orang bagi untuk kepakaran dan sebagainya lah. Kalau Suruhanjaya tak ada salah kan. Maknanya bukan kena dengan kerajaan. Bukanlah, dia lantikan dia tu lah jadi Perdana Temuruga. Okey. Lantikan apa jawatan di Perak. Ada lah elang. Ada elang, dia arahkan elang je lah. Okey. So, Okey. tu saja. Okey, boleh cerita pendidikan lah. So nak tambah sikit yang ibu saya tu lah. Ibu saya pun bukan guru dan telah meninggal dunia pada 2014 lah. Dah 10 tahun ni, dah nak 10 tahun dah meninggal dunia. Ayah ada lagi kan? Ayah masih ada lagi. Cuma dia mata tak nampak lah. Dah umur, dah usul lah. Ada cadangan tu nak temu bual tu, tapi itulah tak. Itulah Raja Masyalapi pun ada cakap. Dia nak temu lah. Dia nak minta alamat lah nanti saya bagi sebabnya dia pindah randa kan. Kadang kat kakak, kadang dekat abang. Okey, dibawa ke? Dibawa. Dia buat dia. Cuma itulah dia mata tak nampak kan. Cik Iji tinggal di mana ni? Di Tanjung Malim eh? Saya di Ulu Benam, Ulu Benam. Taman Bayu. Taman Bayu. Dekat rumah Zarul Lain lah. Darul Lain, Tolek. Oh. Ramli, rumah Ramli, KK. Oh, Cik Ramli. So isteri saya adalah bekas kaki tangan UPSI juga di Pusat Pengajian Siswaza pada awal tahun 2002-2005. Dan 4 orang anak, 2 lelaki, 2 perempuan. Okey. Itu. Tu tak tulis tu, 2 lelaki, 2 perempuan. Okey, pendidikan sekolah bermula di Sekolah Anglo Chinese School Ipoh, Anglo Chinese School. SES Ipoh eh? SES Ipoh, Sekolah paling sesok sekali. Medan Kip. Kemudian sekolah menengah di Raja Tulan dan juga Sensmore. Raja Tulan Ipoh, Ipoh eh? Jalan Deri. Okey, sekolah menengah kan? Dia ada sekolah rendah kan? Raja Tulan. Okey, lepas tu ni, menengah sains ni. Sensmore. Menengah sains muar ni daripada tingkatan 4. Ini tingkatan 6. Tingkatan 6? Yes. Oh. Maknanya habis sampai SPM lah, sekolah menengah Raja Tulan. Okey. SPM. Kenapa Ponsik di Muar pula? Dia ada program khas kementerian. Ni menengah sains ni? Menengah sains Muar. Ya, sekolah menengah Sensmore. Ada Ponsik eh? Dia ada program khas kementerian. Masa tu lah. Dia sampai berapa batch je? 4-5 batch lah hebat kat situ. Pengerahan kementerian ni. Export lah bukan Muar. Expert. Kuat-kuat ni sah. Di Melaka, Melaka Muar tu dah biasa lah. Dan jalan Muar ni kan Melaka kan. Transit Melaka tu. Di Muar. Kemudian belajar tingkat universiti di ITM. Masa tu masih ITM lagi kan? Nama ITM. Masa tu diploma lagi sebelum di convert Ijazah Sarjana Muda. Terus masuk Ponsik, terus masuk ni lah diploma lanjutan kan? Diploma undang-undang dulu. Diploma undang-undang dulu. Okey. Kemudian bila dah nak tamat tu, pindahan akta. Okey. Akta kan tahun 1996 dia dah convert
diploma tu jadi Di- tapi, degree. tapi masa mohon tu masih bawa diploma lagi. Diploma je. Bila kita dapat Tapi 4 tahun kan? dua tahun ni. 2 tahun. Lepas tu bila dah Ah, rasanya perjalanan Cik 3 Edi tu tahun. sama dengan saya tu. 3 tahun, 3 tahun. Saya pun ditawar diploma. Tapi dia dah tulis dah ijazah sarjana muda sains pustakaan. Itu memang ada kan. Tapi tak lulus lagi di peringkat kabinet sebenarnya. ITM. Yalah. Dia lain sikit. Itu yang apa. Tapi bila Kongo tu dah ijazah sarjana muda lah dah. Tak ada Ya, diploma ya. dah. So kita masuk dengan diploma masa tu, tengok keluar dapat ijazah lah. Grade 97 kan? 97 ya. Ah. Kemudian saya sambung itulah dia namanya advance diploma tu ataupun sarjana muda undang-undang kepujian. Setahun lagi lah. So dia ada 2 degree lah. Degree AM Aha. undang-undang, kemudian Okey. degree honors Honors tu ambil setahun lagi. setahun lagi. Jadi 97 tu dah ada dua-dua tu lah. Ke lepas 97 tu kira 98. sama lagi. So 98. Sebab saya ada kerja firm dulu. Okey. Sebab ni biasanya nak kena pengalaman, nak masuk balik tu kena ada pengalaman. Alright. So kalau siapa yang CGPA tinggi dia boleh direct terus. So kita ni harapkan pengalaman lah, kita kerja dulu. Lepas tu baru Sambung yang balik. dia panggil apa tu yang sambung setahun tu? Dia kalau ikut advance diploma. Oh, advance diploma. Diploma tapi dah ditukar nama honors lah. Dan rasanya undang-undang kepujian. Ujian. So kalau yang ambil kepujian ni lah yang boleh jadi lawyer. Kalau Okey. yang first tadi tu belum lagi. Okey. Sebab yang kepujian ni dia akan ajar kita macam dalam firm lah, Walaupun yang pertama tu ijazah juga kan? ijazah. So itu memang boleh dapat kerja semua boleh lah. Jadi pegawai takbir semua boleh. Tapi Untuk yang bukan- first tu. Tapi yang lawyer ni lagi tinggi lah. Certified lawyer lah. So kemudiannya pada tahun berapa tu? Tu 99 saya chambering dan call to the bar sebagai peguam pada tahun 2000 lah. Jadi peguam dia wawancara apa nama tu? Saya kat Ipoh masa tu, saya buat chamber kat Ipoh. yang tulis tadi. Kamaludin Makmur. Di mana tu? Di taman Dekat Pekan tu dekat masjid kat masjid negeri tu kan? yang dekat kereta api tu. Okey. Kat situ lah. Alright. Dia ada bangunan kat situ. Kamaludin Makmur. Form yang lama ni. Firm lama. Sebab tu memang antara peguam Melayu lah yang paling pengalaman kan. Okey. Ramai dia Muslim lah. So kemudian Yang sebelum sambung setahun yang itu kerja dah kan? Itu kerja di mana? tu di Screen Enco Daman Zara KL. Nanti ni kita tak ada dalam tu Ustaz. Tak ada yang tak tulis. Penting juga waktu kuinikan tu. Sebab masuk balik tu bukan buat master tu. So kerja di Screen Enco lah. Dia sebab kita punya degree tu sesuai sebagai setiausaha peguam je. Okey. So pengalaman kita sebagai setiausaha peguam lah. Untuk cari pengalaman lah. So basic pun 1000 je. Tahun tu kan. Yelah. Tahun 99 tu 1000 Okey. je. 1000 masa tu. 1000 masa tu. Yelah dengan sekarang dia dah ada shilling kan. So masa dulu 1000 okey je lah. Tapi duduk KL kan. Kena faham. Yelah. Oh, kat KL tu form tu KL. sebelum masa belajar balik. Masa belajar balik tu tak duduk kolej lah. Duduk luar Duduk luar. Memang ada rumah bapak dekat Menjelara tu. Menjelara Betul? ke sana kejap dekat je. Macam kereta mana? lah. Cerdas. Menjelara pinggir KL je. Betul. Yang belajar Salam. Dia lebuh raya memang dekat je lah rasanya. Okey. Sebab kita lalu je lebuh raya tu masuk Shah Alam sampai lah. Tu memang Tak pernah jumpa kot. Saya 97 masa di Shah Alam ni. Okey. Jadi bekerja masuk Alam Kejaya 99 ke 2000 masih lagi bidang guaman lah. Lepas tu 2000 kemudian sebabkan ajak saya ni dia memang alumni masa tu banyak terlibat persatuan alumni kan. So
selalu datang sini lah tahun 2000 semua 2001. Bawa jadi driver bawa dia. Oh, dia sebagai apa? Dia AJK, dia AJK lah. timbalan ke apa tak, saya pun nak dengar rujuk Dia lah. data lah. Tapi dia ada terlibat dengan persatuan lain. Jadi dah dekat dengan UPSI lah masa Dekat, tu. So memang dia rajin sangat lah datang sini sebab ada mesyuarat alumni Solo Beriman kan. Jadi driver lah. Saya jadi driver lah. Masa tu daripada Taman Golf lah. Yes. Okey. So tengok tengoklah ni dah terbiasa lah dalam ni tengok macam berminat pun nak Iyalah. nak kerja kat sini. So adalah saya mohon pada tahun 2000 saya mohon 2000 mohon. mohon. Okey. Tapi tak dipanggil lah masa tu. Tak apalah kan. Tahun 2000 tu macam batch Cik Helmi sampai awal-awal sikit kan. Minta ni lah N3 lah. N3 betul. Mohon memang tak dapat lah, tak panggil pun. Lepas tu tahun 2001 cuba lagi mohon. Okey. Dipanggil temu duga lah. Dipanggil temu duga masa 11-11 dia tu 2001 2001. Lepas Okey. tu Siapa panel? ini Dato' Rosli lah yang saya ingat, yang lain tu Tak kenal tak ingat lah. Itu Dato' Rosli lah yang ingat. Kemudian tapi pada bulan 11 dia punya suruh melapor diri tu lambat kan, bulan 2 tahun depan tu. So memang kita pun dalam masa sama cari tempat lain juga. So saya dapat memang temu duga bulan 11 tu juga majlis daerah Hulu Selangor. Dekat kat sini jugalah. Okey. Memang dapat lah pembantu undang-undang. Pembantu undang-undang. Jadi masuk kerja sana dulu kan? Tu nak cerita. Okey. L5, tu L5. Oh, dia ada skim yang lain lah. Tapi dia kontrak. L5 ni pegawai lah. Penuh pegawai. Okey. Memang dah nak daftar. Sebabnya dah dia 1 Februari. Dia boleh buat juga. Sedangkan dia punya interview bulan 11 tu. Ingatkan 1 Januari dah boleh masuk. Interview usi dulu ke interview? Bulan sama je. Masa tu bulan 11 tu. Oh. Ingatkan dah boleh masuk 1 Januari. Tapi dia pun lambat juga. Semua bulan 2? Semua bulan 2. Okey. So bila saya nak nak daftar tu ni Suhaila call. Suhaila Siddiq. Cik Edi pula dia tanya boleh tak datang terus. Dia terus sebab sambilan kan. Kita masuk dengan sambilan. Oh. Boleh tak terus daftar sebab sambilan tak perlu ni. Dia ikut gaji hari kan. So boleh tak terus. Kita dah prepare 1 Februari tu. Masa tu 27 Januari dia tu lah. Okey. Dah prepare nak datang. So beritahu je lah saya datang 1 Februari. Tu yang ada batch-batch saya tu yang datang awal lagi. Sebabnya dia orang terus masuk je. Alright. Mungkin dalam 27 Januari 28 tu dia masuk je. Saya memang beritahu saya nak masuk 1 Februari. Masa tu fikirlah nak jawatan 9 kontrak. Itu dilema saya lah. Mana satu nak. Okey. Yang ni undang-undang, yang ni pentadbiran kan. So saya pun dah bincang-bincang kan. Nampak prospek pegawai tapi ini lebih sebab universiti lah. Itu kita fikir kan. Yang sana tu kontrak, lepas tu pembantu undang-undang. Dia apa panggil bukan pegawai punya level lah. Yang ni pegawai tapi 9. So pada hari tu saya datang daftar sini lah. Cerita menarik tu. Jadi masuk di UPSI 1 Februari 2002. 2002. Sepatutnya. Okey. Saya pun daftar di ni. Kemudian saya terus ke majlis daerah Hulu Selangor. Hantar surat menarik diri lah. Oh, kena hantar surat juga Menarik diri, kita cancel. Dia kat mana dia punya ni Kuala Kubu kan? Kuala Kubu. So memang tu je lah. Itulah keputusan yang kita buat. Ya. Banyak kita buat pertimbangan. Yes. So walaupun tengok tempat tu dekat je, Hulu Selangor, KKP dengan kan, ruang sama lah. Kadang-kadang kita kena ambil keputusan. Kena keputusan. Kena buat pertimbangan lah. Ya. Opsi ke atau ni. So kita buat pilih sini lah. Alhamdulillah. Dengan harapan sebab dia beritahu opsi baru nak membangun. Jawatan akan dipohon. Sebab kewujudan pusat-pusat baru.
Masuk penerbit ni pun masa tu masih baru. PPP, Pusat Pendidikan dan Perundingan pun masih baru. So dia orang perlukan pegawai untuk letak, untuk bangunkan benda baru ni lah. Ya, saya. Betul. So tu yang ditempatkan di situ. Saya pun dia bagi tahu pergi jumpa pengarah. Pengarahnya Profesor Abu Bakar Nordin, bekas DNCA. Dia dah mantan Dia TNCA. dah mantan tu. Dia orang ya bagi ke? jawatan Pusat Pendidikan dan Perundingan. Nama sekarang ni RMIC. Nama asal dia Pusat Pendidikan dan Perundingan. Di mana masa tu? Dekat Treasury dah ada kan? Tak ada. Dia memang dia suruh pergi jumpa dia dekat KDP, Bangunan FC. Okey, KDP. Masa tu dah pasal dah ada pejabat lah. Rupanya pergi jumpa dia kat bilik. Bilik dia. Bilik pensyarah dia? Bilik pensyarah dia. Okey. Itu Dia pukul apa kan? Sains kognitif kan? Sains kognitif. Alright. So jumpa dia, kita pergi, mana pejabat ni? Dia kata kita belum ada pejabat lagi. So memang ni lah. Lepas tu dia kata transit dekat bahagian akademik. Bahagian akademik di mana? Itu di Chancellery. Okey. KK sekarang yang hujung mana tu. Alright. So menumpang saya di situ bersama Encik Zarul Lai. Duduk sebilik lah. Encik Zarul pun masuk. Dia kemasukan. Dia masuk awal lagi. Dia masuk je tahun 2000 macam tu, 2001 tu. Okey. Dia memang buat kemasukan pelajar. Okey, kemasukan belajar. Okay. So menumpang lah, tu pun dalam sebulan lebih kita tak seronok juga kan, bilik orang kita duduk kan, duduk depan dia je. Bilik sementara dia orang nak set up pejabat di KDP tu. Okey. Dalam sebulan dalam 2 bulan lah, dia orang set up. Bulan 4 tu, dalam 1 April barulah kami berpindah ke KDP. Masa tu pun dia bagi satu staf sambilan, Azura Arsyad, dia pun sambilan. Azura ni pun ada lagi? Azura ada di Fakulti Muzik sebagai pembentuk tadbir. Okey. Dia ni pun sebab dia sambilan dibawa oleh ni lah, Cik Zarul, dia ada saudara mara dengan. Okey. Sebab Azura ni baru lepas SPM. So, muda belia betul. So itulah staf saya yang pertama, Azura tu. So kita mulakanlah membina PPP tu yang memang zero. Memang tak ada. Lepas tu kemudian budaya pendidikan pun memang zero. Sebabnya pencara kita masih lagi budaya katak tu. Okey. So banyak kena buat bengkel lah. Awareness semua tu lah. Bengkel kesedaran, pendedahan, untuk buat pendidikan lah. Cara-cara buat research, panggil orang luar datang tu memang buat bengkel. Sebab memang semua zero lah, kebanyakan belum biasa dengan research. Siapa rujukan JJ masa tu? PPP ni mesti ada tempat rujukan, mana-mana UA ke? Tak ingat lah. Yelah, nak dapatkan grant pendidikan. Kebanyakan kita melalui inilah, macam UKM juga sebab Prof. Bakar dia memang UKM, dia punya tu lah, banyak ke situ. Kemudian ada juga yang agensi Mosti ni pemberi dana kan. Banyak kita license dengan Mosti lah. Alright. Dan juga ada juga yang UTM, Syaraf Pelayaran yang dia dapat grant, masa tu gerak IRPA. So memang kita cari itulah. Itu antara orang yang yang membantu untuk cari dapatkan grant, macam mana dia boleh tembus grant tu. Dia membimbing kita punya ni lah. Berapa tahun di PPP? Sampai 2007. 2007. 5 tahun lah. 5 tahun So PPP pun dia sepanjang saya jadi tu pun ubah nama. Bahagian Pendidikan dan Inovasi. Bahagian Pendidikan dan Inovasi. Pernah ada nama situ. Masa tu di bawah TNC PI, apa nama dia? Manu Saleh. Dia TNC PI pertama. Sebab dulu nama tu di-convert. Jadi 2 bos lah selama di PPP. Di PPP. Ada pengarah ini TNC. Dia terus TNC masa tu terus TNC. Dia dah tak ada pengarah, tak ada. Dia terus je TNC. Dia pun sebab masa tu kerajaan telah menjenamakan TNC pembangunan kepada TNC PI.
So dengan secara langsung dia terus jadi TNC pendidikan yang pertama lah. Okey. Ataupun dia kejap digantikan dengan Prof Mustamam. Lepas tu Prof Mustamam suruh wujudkan balik PPP tu. So itu yang jadinya RMC, Research Management Center. So pengarah dia Prof Sabri. Okey. Itu. Kemudian Prof Sabri lah yang last sekali sebelum saya pindah. Masa pindah tu masih lagi di KDP. Pindah tu Dekat sini. Chancellery. Sini. Chancellery. Masa tu pun sebab dia orang kata apa, nak letak seorang pegawai yang naik pangkat masuk di situ. Okey. Sebab RMC dah berkembang, Okey. dah besar peranan. So pegawai masuk, saya keluar lah. Cik Zarul lah yang saya kenal masuk tu, dia lah di tempat Okey. saya tu. Jadi tetapnya tahun bila? Jadi tetapnya tahun 2004, setahun selepas tu lah. Oh, setahun je sambilan Tahun 9 itu pun kita pun Ada interview kan? ada interview, ujian kecerdasan, benda-benda itulah masa ada. dulu lah. Simulasi. Walaupun kita orang dalam lah kan, orang dalam 9, kita kena melalui benda yang sama je. Macam orang luar tak ada keistimewaan pun. Ya, Jadi survive lah. Cuma dalam sebagai staf 9 kita ni ada kelompok kita yang kita dah kenal. kita kenal dan kita beritahu pada universiti, pastikanlah kita ni dapat kan. Ya. Vokal lah, kita terpaksa vokal. Ya, betul. Nasib kita kan. Takkan you nak ambil orang luar masuk, Yang tak tahu tak tahu prestasi apa, macam mana. kita dah menyumbang banyak kan. Ya, So masa tu memang ramai sangat. Dalam belas-belas rasanya. Sambilan ni. 9 ramai. Sebab warrant tak ada lagi. So bila ada warrant tu yang kita fightkan lah. Kalau tu kan memang kita nak macam tak payahlah temu duga terus lantik. Itu kita harapan kita macam tu, tapi Pasal warrant. dia nak tunjukkan ketulusan semua tu, kita ikut je lah. Pasal warrant. Warrant lah. So kita lalu lah. Masa tu dah 41 kan? Dah tak Pertemuan. dah grade 41 dah. Dia tak ada N3 tu. Okey. Jadi lepas tapi masa 41 tu masih di PPP lah Dia tak ada tukar. Okey. Lepas 2007 perjalanan kerjaya ni banyak ni PJJ ni, TJ ni. 2007 Dia menarik sukan. Ha? Fakulti Sains Sukan. Oh, Fakulti Sains Sukan. Itu pun di KDP. Okey. Fakulti tu kat KDP. So kehidupan tu banyak dekat KDP lah. Masa tu Fakulti Sains Sukan ni sebagai satu fakulti kan? So dia dah berpisah dengan kognitif tu. Kognitif. Dekan dia ialah Prof Syah? dekan Proses ke? Bukan tu, Proses sebelum tu. Prof Syah masa 2005. Sebelum tu. Dia baca Syakila masa tu Proses. Prof ni Oh, Syakila dulu di situ? dia pernah duduk Okey. jabatan tu lah. Ahmad Hashim. Mak Hashim. Oh, ya, Dr. best lah. Hashim. Dengan Dr. Mak Hashim. Dan Ahmad Hashim kemudian dia tamat Sani Madun. Oh, tempat dengan Sani Madun ni. Ni semua legend-legend ni. Ni 2007 sampai 2011. 4 tahun 4 tahun kemudian bertugas di EPA. 2011 sampai 2016. 5 tahun HEPA 2017. 13. 2 tahun je. 2017. 17. 6 tahun Paling lah. lama saya dekat EPA lah. Oh, paling lama ke HEPA Di EPA ni saya di pejabat PNC EPA, pegawai khas. Kemudian saya terlibat juga yang bahagian pembangunan siasat pelajar. Dia ada kursi-kursi situ lah. Oh, siasat pelajar ada sikit-sikit lah pasal undang-undang kan. Tata tertib tu memang Kecurangan pun kan. kecurangan tu, tata tertib tu memang saya lah yang handle. Lepas Suhi Sudah tu Suhi kan? Ya, betul. Suhi sebelum Suhi tamat tu saya pegang file dia kan. Menyambung dia punya ni. Masa ni HEPA di sana EPA di Blok A. Blok A, masih di Blok A. Blok A. Blok Blok C Blok A ni
Blok C. Blok A ni IPS Blok C ke? Blok C IPS kan? Oh, Blok C IPS. Blok A lah tu. Blok A. Confused tak? Yelah, aku pun confused. So di situlah TNC dia TNC Datuk Junaidi. Okey. Masa Datuk Jun lah. Oh yelah. Kan. Pegawai wahan dia. Cik kan orang kanan Datuk Jun tu. Seronok pun Datuk Jun Macam-macam. Macam Ada pernah pergi Indonesia kan ni? ada. Tak ada. So kemudian Kita cerita kejayaan dululah. Okay. Lepas 2017 2017 berpindah di Bandar High Academy. Pewa Akademi BHEA. 2000 17 bulan Mei. Hingga 2017 hingga sekejap kan? 19 ke? 2019. Dalam 2 tahun. Di HEPA okey. Bermula pada sains sukan. Sains sukan apa antara kau terlupa pula. Apa antara tu nak kena slide lain pula kejayaan-kejayaan tu Kita sentuh kemudian lah Okey. 2017 19 akademik Right. Masa tu dah bila 44 ni? 44 masa di sains sukan. Sains sukan 2009. 2009. And 44. Okey, lepas tu HEPA akademik. Masa kat akademik dah 48. 48 masa di HEPA. Oh, masa Saya di pernah HEPA. menanggung tugas Ketua Bahagian Pembangunan Siasat. Masa tu Encik Ismail bersara. Cik Ismail Iman. Bersara. Okey. Masa tu So kosong. dia bersara di HEPA Dia bersara di HEPA. Okey. So masa tu saya menanggung tugas lah. Menanggung tugas. Kemudian ada kemudian masa tu kebanyakan ramai tak nak masuk kalau dia tahu di HEPA. Pos tu di HEPA. So ramai tak nak masuk temu dulu. Oh, tak nak ke HEPA? Tak nak, semua tak nak. Dia tahu ke HEPA lah. Kerja malam, kerja ramai tak sanggup tak nak datang. Okey, berapa orang yang interview? Saya tak ingat lah, 3-4 orang juga. 48 lah ni. Atau 48? 48. Okey. So, Tahun berapa? 2015 lah. 2015. And 48 Saya itu menang tugas. Oh, menanggung tugas. Menanggung tugas. Menang tugas dalam 2-3 bulan macam tu. Okey. Lepas tu disahkan. Kemudian Kita boleh menanggung tugas yang tinggi. ada je. Okey. Menanggung tugas. Oh, Cik Ismail pencen dengan 48 Dia macam 52. Oh, dia nombor 2. Okey. Asas ni. Pasal dia. Okey. So masa tu pun Puan Azhar datang ke HEPA masa tu. Bila dia tak ada tu, ada kosong tu saya pegang 48. Okey. Puan Azhar pula pindah ke HEPA. So bersama dia dalam 6 bulan gitu lah. Puan Azhar 52 lah. 54 54 tu. Oh, 54. Dia pindah situ. Sempat bersama Puan Azhar lah. Sampai 2018 lah. Sampai 2018 tu saya dengan dia pindah sekali terus lah. 2018 ke 17? Mana dia di HEPA 2011 hingga 2017. 17. Okey, 17. Jadi masa tu masih lagi menanggung tugas ke? Dah 1 Jun 2016 tu dah 1 Januari 2016 dah dapat jawatan tetap dan jawatan 48 lah. 48 lah. 2016 Lepas tu 2017 akademik. Di akademik. Siapa masa tu bawah siapa? Puan Suhaila. Puan Suhaila pun baru pindah di IPS. Daripada IPS. Dia pun pindah sekali masuk kami dekat akademi tu barulah. Okey. Sebab Puan sebelum tu Hajar Zainab di akademi. Hajar Zainab pindah ke BSN. Puan Azhar pergi ke BPQ. Masa tu Puan Sekanam tak ada dah kan? Puan Maskana Ada. masa saya masuk tu dia keluar. Ya. Tempat dia lah saya ambil tu. Okey. Dia keluar. Alright. Jadi akademik sampai 2019. Kemudian Lepas tu dia Mas
Mai 2019 masuk BKK. BKK yang sekejap lah. Oh, kejap sangat. Sekejap. Sebab visi masih teringat macam ini. So, sweat je lah. Sebab dia terbiasa kan. Sebab dia akan kendak pendaftar. Tak ada apa-apa isu dah masa tu. Boleh. Tak ada apa-apa isu sebenarnya. Ke macam mana? Boleh cerita. Tak apalah kalau tak sesuai nanti kita potong lah. Bagi saya bukan apa yang sebab Tak pernah berlaku macam tu tau. keselesaan visi dengan kira PRO lah kan. Dah biasa. So atas kendak pendaftar minta Hussaini kan sebab dia dah naik pangkat 54. So 54 ni biasa ditempatkan tempat strategik iaitu BSN. Dia masa kat BKK tu dia 52. 54. Dia baru naik. Okey, dia baru naik. Masa baru naik dah dipindahkan ke BSM. Lepas tu kenapa dia tak dikekalkan dia di BKK? Kenapa dia nak kena ke BSM? Tu tak ada Ada sikit ni kot. Masa tu macam dia pos-pos kebiasaan lah, dia macam tradisi. Pos-pos yang strategi 54 ni berada di BSN, bukan berada di BKK. Okey, betul. So keperluan untuk groom dia sebagai orang kanan lah sebab BSN ni akan jadi pendaftar next pendaftar kan. So terpaksa lah pindah dia. So pindahkan dia untuk tujuan itulah. Pendaftar minta pindahkan. So di situ kosong. So saya masuk ke situ lah. Okey, masa tu dah 52 dah. Saya 52. Baru naik kan masa tu? Naik 52 ni. Bulan je tu lah. Jadi 52 ni 2019 lah. 52 2018. 2018. Dalam November lah. 2018. Okay. So bila sebab dah biasa kan. Sebab Datuk Syahtar masa tu baru nak membina dia punya jenama semua kan. Okay. Dia dah ada PRO yang dah biasa. So dia nak juga tu lah. Oh, maknanya mula-mula tu macam terlepas pandang lah kot. Tak tahu nak kata lah macam mana. Tapi sebab kalau kita dari sudut HR, kita nak plan penggantian seseorang tu, dia punya kerjaya sesuai lah dibina situ supaya dia nanti akan jadi pendaftar. So yang visi ingin keselesaan dia dah biasa. Satu lagi visi kan suka apa panggil? Itu Datuk Syahtar kan? Promosi. Dia punya cara kan, dia dah biasa macam tu. So tu yang berapa bulan ni? 3 bulan. 3 bulan. So minta tukar lah. Itu pun walaupun Hussaini bertukar, dia tak sihat masa tu. Ya. Ke arah potong kaki tu. Dah potong ke? Belum lagi. Masa tu bulan 6 semua tu, saya masuk BSN bulan 6. Ke arah tu lah dia dah sakit, ada benjol sini, kemudian kaki tu dah mula. So memang dia tak dapat juga apa yang dia nak lah sebenarnya, sebabnya kawan dia sakit. Ya. So tak terus lah sebab masa dia sakit tu pindah balik kan? Dia pindah balik ke BKK. Bulan 6 tu lah. Bulan 6 tu dia tukar, dia pergi BKK tapi dia tak masuk terus kan? BC tak dapat khidmat dia sebabnya dia sakit. Lama juga. Nak potong kaki semua tu. Sampai peringkat Encik Helmi terpaksa pegang BKK. Interim. Interim, menjalankan tugas. Sampai apa? Banyak event kan, masa banyak event. Memang tak capai lah serat dia nak Hussaini. Terpaksa juga. Sampai dia dipindahkan. Sampai dia pindahkan ke RMC tu. Ni apa? Sampai tak berjaya jugalah dapat khidmat orang yang dia nak tu. Tapi tim tu masih ada lah. Tapi key person dia tu tak ada juga. Tak berjaya jugalah serat dia tu. Sebab pernah jumpa BC, aku jadi producer ini. Masa tu saya dah BSN. Dia macam menyesal jugalah. Memindahkan sebab dah orang tu pun tak ada function dia, tak dapat nak bantu dia. Tapi ketentuan Allah SWT lah. Kita rancang. Tapi mana kita tahu dia betul. potong kaki tu. Masa proses tu. Yang saya ingat lagi masa tu saya baru pegang tim Zakbar tu, yang saya contact tu saiz baju kan, kata nanti dulu lah saya mungkin dipindahkan. Itu yang tahu cerita tu.
Lepas tu yang Ghazalidin pun pernah juga terpaksa cover BKK tu. Ya, ya, ya. Sebab time tu kritikal lah, tak ada orang nak pegang tu. Tapi masa tu ke arah COVID lah. 2019 lah. 2020. Okey. Alright. Jadi di BSM lah, BSM mulai 2019 tu lah ya. Jun 2019. Jadi masa PKP semua COVID tu, Cik Eddie memang di BSM kan? BSM lah. BSM sehingga Jun Jun juga. betul. Jun 2019 sampai Julai. Ujung-ujung Jun lah. 1 Julai dah pergi cuti. Ni sidekick Setahun lebih je. 2020 kan? 2020 Julai. 1 Julai dah pindah. So macam saya pun sebab kita tak dapat nak lama di satu tempat sebab pertukaran kepimpinan. Contohnya masa tu Ajar Zainal dah tak ada. Masuk Chelmi dengan kepimpinan dia mencari tim dia. So kita pindah. Ikutlah kehendak orang atas, kita pindah. So 1 Julai saya pindah ke fakulti. Okey, 2020. 2020. Walaupun dah pernah duduk fakulti, sains sukan 4 tahun. So terimalah pindah. Masa tu pun Dr. Zahuri dah biasa dengan saya dekat EPA. Dr. Zahuri. Okey, Dr. Zahuri. Alright. Dah biasa dengan saya dekat EPA, so mudahlah. Dia pun memang dia kata dia nak pegawai lelaki, dia kata. Masa tu Mahanum dekat sana. Okey. So swag lah. Okey. Mahanum pergi BSM, saya ke sana. Alright. So bertugas di situ 2011 sampai hujung tahun ni lah. Itu pun saya nampak macam perpindahan tu macam nak tak ada Tuhan tu nak saya ni menguruskan urusan penubuhan fakulti baru. Okey, meta tu. Saya nampak memang ke arah itulah kita ni dibawa masuk macam untuk menjalankan urusan dokumen tu lah. Memang kena banyak buat benda tu. Pengalaman tu ada untuk penubuhan satu fakulti, nak bawa dalam macam-macam syarat lah, termasuk sampai ke KPT. So memang banyaklah peranan di situ untuk memastikan kewujudan fakulti baru. Dan juga pemerkasaan fakulti sedia ada lah. Itu yang saya nampak bila selesai dah semua dah pindah, pindahlah saya ke sini. So saya nampak macam ada tugas-tugas khas lah. Tugas khas. Macam tugas khas untuk membantu universiti. Ni sebenarnya apa kata mastermind ni siapa sebenarnya kalau nak ke fakulti tu? Mungkin berdaftar lah. Tapi untuk akademik ni mungkin ada campur tangan TNC sekali. Dia atas permintaan Dr. Zahuri lah. Okey. Dr. Zahuri pun ada. Dia nak lah. Dia nak saya kat situ. Okey. So, tapi masa tu tak fikir lah. Tapi lepas Zahuri masih tak sikit. Zahuri Zafwan. Zafwan. Okey. So masa tu kita tak terfikir pula nak split. Fakulti tu kan dah elok lah split. Dah pernah split kan? Ya. Tiba-tiba nak split lagi. Tak apa. Tapi elok lah. Ada kebaikan. Ada kebaikan. Dan nampaklah sekarang dia Yes. perlu berdiri sendiri. Dari zaman dulu FTMK, daripada yang Fakulti Sains dan Teknologi, FTMK, kita dah gabung sikit. Dia tu pecah berdiri sendiri. Okay. Tapi dah nampak lah tu. Tapi macam saya banggalah dapat mengkreatkan fakulti tu. Terlibat. Kita terlibat. Macam-macam buat Anchor juga lah. lah. Dia lah. AR kan. Kalau tengok dokumen, saya memang ada senarai yang Pusat buat tu. Puas hatilah kita berjaya jadikan realiti. Fakulti itu ditubuhkan, fakulti sedia ada ni pun diperkasakan. Hebat jugalah birokrasi dia. Betul. Tapi dia fast track juga. Sebab dia dari atas kan. So bila kita buat masa meeting tu, lajulah. Dia daripada JKPA, Senate, pengurusan, LPU, sampailah ke KPT. Lepas tu masa tu PKP pula Beberapa doktor
22 gitu. Masih lagi lah. Banyak lah online. Ya. Lepas tu paperwork bukan paperwork satu je, dua. Sebabnya satu fakulti baru, satu fakulti dia ada nak perkasakan. Ada timbul Yalah. dua. Nak buktikan lah bila pecah ni tak adalah yang tu Yes, lemah kan. betul. So memang itulah. Itulah kerja masa tu. Tapi dia punya gist dia ialah depa tu seni. Yang ini adalah teknologi kan. Ya. Betul. Dia kalau dia dapat merge tu cantik tapi tak berlaku. Daripada Yes. saya berjumpa dengan orang-orang dalam tu, dia orang kata tak berlaku. Dia tu merge teknologi ataupun Tak- kepakaran dia orang tu tak tak berlaku. berjaya. Masing-masing asing. Ada. Itu dia. Yelah. Itu yang akhirnya berpecah tu. Yang ini pun dah rasa tersiksa duduk. Dulu duduk fakulti, satu fakulti sendiri, kemudian duduk sebagai satu jabatan kecil, tak berkembang kan. So semua dalam keadaan meluak-luak lah nak bertukar, nak berpindah. Saya nampak ada rasional ni. So bila BC sekarang ni, masa tu dia tanya dalam Januari tahun 22 macam itulah. You all nak tukar ke, nak pecah ke? Dia tanya macam tu. So dia orang ni beritahu lah pandangan. Tapi alhamdulillah semua tak ada lah kata satu isu yang besar. Betul. Memang mudah. Sebab Tak macam dulu lah. Bila pemecahan fakulti ni kita dengar dia punya soksek tu banyak lah kan. itu memang jalan dia laju lah. Nampak gemas. Sebab dia bulan 2 dia announce dalam apa tu? Dalam amanat. Kami buat paperwork semua tu settle. Dia dalam bulan 5 dah lepas dah. Dah settle semua dah. Dah peringkat JKPU dah settle. LPU pun dah settle. Memang cepat. Cik J untuk penyiaran kertas kerja ni memang suka buat penulisan ni. Betul. Memang kemahiran tu memang daripada sekolah dulu ke. Betul lah. Tu memang minat ni sebenarnya daripada ayah lah. Ayah pun memang penulis juga. Penulis lah maksudnya dia pun suka kan. So cikgu pun banyak buat dia tu lah. So kat sekolah pun dulu ada pertandingan mengarang, pernah menang lah. Okey. So berminat tu ada lah. So memang passion mengarang, menulis ni memang ada kat saya lah. So itu yang kata kita jadi macam ketagih lah nak menulis. Itulah cepat Cik J kalau sediakan benda-benda tu. Betul. Itu orang kata gifted lah, macam dah terbiasa kan. So kita boleh arrange kita punya otak tu nak macam Cik J sediakan slide ni. Selepas saya bagi rangka ke memang dah ada? Memang dah ada dah. Dah ada tapi sesuaikan dengan rangka saya lah. Okay. Memang dah ada masa yang awal-awal minta tu saya dah Oh, saya dah pernah bagi Tak ada. Saya ni baca majalah Inspirasi tu, okey, dah tahu. Mana dia tanya pada ustaz tu, Ustaz Tamizi apa soalan dia, Najib kan? So saya tengoklah apa benda yang dia angle yang dia minta tu, saya sekarang tu lah. Sebenarnya Ustaz Tamizi tu saya ada buat silap sikit tu. Ada kesenangan tu. Sebab agak segera juga saya sediakan artikel tu. Ini pun saya kena segera tapi saya rasa dah banyak mudah sebab saya dah ada slide ni. Cuma saya ulang. Kadang-kadang fakta. Fakta tu. Yang Ustaz Tamizi tu saya nak share lah. Saya nak kaitkan dengan yang apa tu Datuk Isi punya buku tu. Yang dia sebut buku Anwar Ibrahim tu dengan apa yang Ustaz Tamizi tu dah buat. Dia ada buat dia punya tu sebenarnya macam selaras lah kan. Ada dia punya kesinambungan dia. Tapi kesinambungan tu saya gagal tulis kat situ. Ustaz Tamizi komplain juga, dia kata Ustaz dah sampai ke redaksi, dah nak terbit dah, tak boleh pindah. Saya pun tak baca betul-betul masa tu kan. Prof reading saya lemah sikit masa tu. Ni insya-Allah lah, ini dah ada ni. Tapi nanti saya akan tunjukkan balik lah. Baik. Jadi lepas tu di sinilah di KM. Terkejut ke? Memang dah tahu ke? Sebab tapi sesuai dengan passion kan? Saya tuakan itulah yang merasakan masih sebab
baru lagi di fakulti tu kan, pun dalam 3 tahun kan. Sebabnya Sampai bila Julai 2020 sampai 31 Disember 2023. Oh. So saya merasakan sebab Keramat. sebelum ni di fakulti 4 tahun kan, sebelum ni di Sansukan. So merasakan masih lagi kekal lah di fakulti sebabnya apa, tempoh tu 3 tahun je. Yelah. Biasanya mungkin lama lagi. Dah ni mission incomplete. Yalah tu je. Bila tengok 3 mission tahun. dah complete, kemudian dia tahu kekuatan saya inilah penulis Penulisan ni. So yang pindah tu, dan juga kebetulan pada yang Disember tu saya dapat tahu pindah ni dalam awal Disember. So seminggu lepas tu dapat tahu menang anugerah buku negara. Tu bila kita Buku Negara. kaitkan balik, oh Ada sebab aku di sini. signifikannya. Kerana dah pernah menang anugerah buku negara. Cik Ije tak rasa sebab Cik Ije menggantikan 48 Asia kan? Asia 44. 44 kan? Betul. Kita di USI sebenarnya tak ada masalah kan? Kalau federal tak boleh tu. Itulah. Kita ni sebenarnya apa-apa kita boleh buat sebenarnya. Sebab kita universiti kan? Dia boleh, dia ubah mana dia nak. Berarti dia kena beritahu pada JPA perubahan yang dia buat. Tak boleh kalau kita tu. Ikut kita. Itu yang boleh Cik Syuhir pergi bahagian perundangan. Balik. Saya panggil. Mana ada pos kat situ. Sini pun mana ada pos. Dia 54. 52 juga. Okey. Banyak benda-benda yang mengejutkan. Mengejutkan. Sebab kalau kita ikutkan warren dia, itulah tempat tu tak ada warren tu. Tapi pusing. Dia tukar-tukar. Cuma kita kena beritahu JPA lah perubahan yang kita buat ni. Sebab dia akan betulkan balik. Pejawatan ni dekat sini, pejawatan ni kat sini tukar. Macam kita lah, ICT ada AR. Kita kenapa besar tak ada AR? Pembangunan ada AR. Tapi bila AR tu masalah, letak kat persakaan. Kita tahu. Okey, jadi Dia kan dah tak ada jawatan kan? apa dia? Tak ada arahan. Tak ada. Sejak tu pindah. Itulah maksudnya HR boleh membuat pertukaran ikut keperluan. Tak ada masalah nak itu tak ada warrant, itu tak ada warrant. Pindah je lah mana-mana. Jalan je. Okey, jadi bila masuk PKM, masa tu masih lagi Dr. Rasmilah kan? Dr. Mudiana. Liana kan? Bagus juga kan? Betul. Betul Mudiana. Liana ialah masa Dia dah baru besar buku tu dia dia. Setahun lebih lah. Dia pun baru juga. Dr. Laili pun baru juga. 6 bulan itu. Asalnya Dr. Laili. Lebih kurang sama kan? Dia lawan lagi sikit. So tu yang dia orang kata pengarah 52. 58 52. Saya 52. Itulah. Itu yang Tapi dia pun ni lah. dia academician lah. DS DM. Tapi pos dia punya grade sama aja. Cuma dia sebagai pengarah je. So, itu yang relate dengan Cik Syuhid kan. Dekat. Sana pun kurang juga. 52. Pengarah dia punya penasihat undang tu pun dia 52 di UM. Cuma dia apa panggil dia punya jawatan? PUU dia. PUU tu lah dia punya tu kan. Dia dua juga Dia 52 sana. Dipinjamkan, dia memangku lah jawatan penasihat undang Jusar tu. Nanti kalau habis dia balik. Okey. Tapi jawatan sini Jusar kan? Jusar. Okey, right. Tentulah tu yang nampak dua tempat ni itulah sama kes dengan ni percaturan CMA lah ni. Percaturan. Saya kalau jumpa hari tu jumpa dia balik ke Lubuh lah je. Sampai bencin kot. Itulah. Sebab dia tengok bidang kan. Kekuatan orang tu undang-undang. Kekuatan misalnya pindah sini lah. Cuma kat sini pengarah dia sebut kan kita ni penulis. Cuma kita tak boleh nak menulis, penerbit ni menulis terbit kita punya karya lah. Kita kena ke tempat lain. Tak boleh ada syarat. Dia cakap dia tak bagilah. Okey. Termasuk dia sendiri. Okey. Kita orang dalam dah, kita jadi orang dalam. Memang macam tu Jadi tak ada ni lah. Kalau setakat nak mengedit tu, saya memang kena pergi kursus-kursus yang
apa kemahiran tu sebab saya tak ada kemahiran yang formal kan, macam Untuk Azlan semua ni yang memang pegawai penerbitan asal tu. So setakat ni yang saya pegang pun, saya pegang jurnal pengurusan je. Yang konten-konten Oh, tu masih lagi buat kerja ni lah, ada. Asiah lah. Asia tu saya jalankan juga. Tak kena belajar lah Tapi jurnal ni. kalau nak betul yang jenis penerbitan tu nak kena ambil khusus juga. Equipkan kita punya skill, formatting lah benda tu lah kan. Itu memang saya tak ada lah. Saya banyak sekarang ni buat pengurusan jurnal. Dan kita ada macam penolong pegawai penerbitan yang akan buat yang kerja-kerja editing tu. Segi pentadbiran memang bawa, Betul. memang dua Asiah pun macam tu ya. Asia pun satu sama. Okey, samping jurnal tu untuk pentadbiran lah. Kalau macam Asia dulu core dia ialah jurnal. Sebab dia memang merancang bahasa. Okey. Tapi dia terpaksa jalankan kewangan dan pentadbiran. Okey. Macam saya memang core saya Pentadbiran kewangan. Ni sekarang ni jurnal ni saya buat je lah. Cuma benda ni macam masa lah kalau kita nak jadi expert ke. Tapi staff dah okey. Tapi staff ada. So lebih kepada pengurusan lah sekarang. Pentadbiran kan kewangan. Okey. Menyentuh pengalaman di usia nak sentuh tentang pelibatan dengan persatuan. Asalnya kita cerita satu yang tu Kau ada apa-apa jenis cerita lagi kejayaan dulu ke? Kalau di sini ni dia dapat sertifikatnya masa yang ketika COVID-19 ke nak sentuh nampak tadi di psychic tu pasal ni lah mewujudkan properti baru. Di PPP tadi ada benda-benda yang kalau PPP yang nak di-highlightkan ke? Kalau nak highlight PPP tu membangunkan benda yang kosong. Okey. Sampai kalau you tengok komplek ini renovasi tu kan, so inilah orangnya yang memulakan benda asas kan daripada kosong. Daripada daripada kakang kera pejabat kongsi dengan orang kan, kongsi bilik. Itu kita memanage lah. So sekarang research kan dah hebat lah tu kalau Yelah, dah ada satu building. Asalnya. Dah ada satu building dah. Satu building. Try PKM pula satu building. Betul. Sebabnya kalau tengok dalam buku aspirasi kemitraan, dalam dia ada plan tu kan. Ada gambar Institut Pengajian Siswa Azhar. IBS. Dekat tempoh sana. Tapi sampai sekarang tak ada pun kat sana. Tapi komplek RMSC tu ada. Tu tengok macam mana tu. Berkembang ni besar. CPS pun masih dekat sini. Padahal dalam plan tu memang ada gambar dia. CPS tu. So memang berkembang lah. Termasuk perpustakaan lah. Lepas tu ada satu building sana. Dalam numpang bawah akademik kan. So itulah pada saya, bila saya tengok komplek tu rasa macam asas yang kita buat lah. Kerja sambilan ni, kita ni memang bukan letakkan tetap. Sambilan yang membangunkan benda tu. Betul. Di sains sukan ada perkara-perkara yang nak di-highlightkan. Ada perkara-perkara nak cerita. Sebab 2007 ni sains sukan pun masih baru lagi. Asal tak silap saya kalau berdasarkan temu bual dengan Prof Sahar itu 2005 dia memang didatangkan untuk mewujudkan fakulti lah. So itu masa tu lah dia sains sukan dan sains kerja latihan kan. Tukaran nama lah yang saya ingat. Oh masa tu masa saya ada tu. Dan kerja latihan. 2010 tu tukar nama. Dia pun nampak function sains sukan tu bukan sekadar sains sukan tapi more tu ke juga latihan kan. Highlight pun katalah saya banyak yang kalau di sains sukan tu banyak proses lah, memudahkan proses kerja lah kat situ. Itu je rasanya. Sebab sebelum tu pegawai di library tu yang pegang situ. Ni siapa tu? Puan tu? Apa nama? Sambilan tu kan? Sambilan tu yang pegawai AR dekat
library tu. Oh, okey. Yang diperecutkan tu. Okey. Tu saya banyak betulkan benda. Ingat Zaila sebelum tu kat mana kan? Teknopen. Teknopen kan? Dia tu library ya? Pernah duduk library? Dah pernah. Jaga. Cerita sikit yang dekat EPA. Apa nak cerita kat EPA Yang COVID-19 ni masa kat BSM kan? Saya rekod ni. Ni Apple ni, pelaksanaan Apple. Apple tu dekat akademik. Kalau tengok Ni saya ikut skrip ini ada mana-mana sebab AJ lah. yang macam dekat depa ni banyak pentadbiran lah. Okey. Punya tu. Kalau akademik tu yang APLC tu yang universiti dapat pengaduan kredit APLC tu saya lah yang buat tu. Memang garis panduan tu memang saya ubal masuk seminar semua tu lah. Yang ISUTC dengan IAD Circuit tu kat mana? Kat akademik. Saya dah sebut tak boleh. Dia apa? Oh, dia EPA. Okey. Tak apa kita cerita masa kat EPA nanti. Dah lepas. Kat EPA. Dah terlepas EPA ni. Depa tu lebih pada pengurusan lah. Okey. Itu boleh terangkan apa yang saya sebut tu. Nak sebut balik pun dah. ISUTC itu adalah Benda ni. pemberitahuan Persatuan Kelab dan Badan Pelajar. Okey. Macam kalau tengok dia sama macam konsep surat keliling pengurusan akademik SPPA ni. Yang kalau tengok dalam email sekarang ni, akademik buat surat keliling tu. Yang tu masa saya lah tu. Maknanya semua keliling dengan pelajar dikompilkan lah. Memang ada keliling dengan pelajar. Dia putusan jawatankuasa aktiviti supaya pelajar boleh tengok. Putusan tu ni dia. Maknanya rujuk. Maknanya dia edarkan di semua email pelajar lah. Dia di website. Dia boleh tengok kat situ. Dekat ni lah, dekat studentnya ni lah. Ialah portal yang kita mahu berusi portal kan, dia ada studentnya kan. Okey. Supaya senang dia tahu apa perkembangan terkini lah. Sebab jawatankuasa aktiviti pelajar ni dia membincangkan permohonan belajar tentang aktiviti dia nak buat satu semester tu. So jawatankuasa ni yang akan buat keputusan. Okey. So, kalau kadang dia ada syarat-syarat dia, kita buat surat pemberitahuan lah supaya senang. Dia terus Dia ikut apa ikut peraturan. jadi kita senang nak lulus, nak Dan- timbangkan. Jawatankuasa tu diusi lah. Ya, Jawatankuasa apa ni? aktiviti pelajar. Oh, itu pelajar. Chair by dari EPA. IP je lah, macam puasa je. Dia betul. Itu malam pendaftar. Okey. Ni yang ni jadi sekolah kan? Sama lah tu, dia lebih kepada itu. Yang satu pentadbiran, yang satu untuk pelajar punya. Okey. Ni more tu pentadbiran lah. Macam keliling kewangan lah. Yang berdari selalu edarkan tu. Okey. Itu di HEPA. Lepas tu di akademik. Akademik tu yang FLC tadi. Okey, FLC. Okey. Alright. Kita BKK Anugerah Pentadbir. KK ni penggambaran orang Itu saya nak tanya. Itu kita charge ke? Yang ni paperwork yang saya buat ni. Kita charge minimum kan. Okey. So sekarang tak tahu dah dia charge ke tak atau dia begitu, tapi memang kadar ni masa saya tu lah saya bawa untuk ni. Macam tak dengar dibayar. Nanti tak pastilah. Selalu sekarang ni bawa Ramli sebenarnya. Tapi ni memang paperwork saya bawa lagi. Saya bentangkan dalam JPU tu. Sebab masa tu memang kita nak Promosi. supaya orang datang buat penggambaran. Tapi masa tu lah lepas Mama Khalid lah. Lepas tu lah. Lepas. Macam Mama Khalid tu nampak kalut sikit kan. Ada banyak masalah tu. Yang dibuat kat museum. Honjang. Banyak cerita di sebalik benda tu. Okey. Lepas tu di BSM. BSM ni kaedah orang naik Lepas pangkat tu tu. COVID. Orang naik pangkat kita bagi satu sesi untuk penyerahan surat yang sekarang dah buat ni kan. Oh, Masa okey. Saya mulakan lah benda tu.
Sebab memang dalam syarat tu kita tahu kita mula dengan ketua biasa buat dulu. Lepas itu expand lah kepada VC ke ataupun pendaftar. So sekarang ni benda ni dah jalan lah. Bila saya tengok tu memang alhamdulillah lah. Walaupun Itu saya setahun kat situ, saya mulakan benda tu lah. benda-benda yang apa yang Cik Eji buat ni, terutama yang bagi surat pelantikan semua tu, memang berdasarkan tempat lain ke ataupun memang cetusan idea sendiri? Dia ada juga kita dapat tempat lain pun buat. Tapi kita lihat macam saya jenis suka menghargai orang, suka Okey, memang sifat tu sifat tu supaya orang motivasi kan. So saya mulakanlah tu dengan membuat sisi tu. Ya. Tapi memang totally bila kita buat tu orang suka sebab dia apa Dihargai. Kemudian kita masa tu kita gunakan peluang ni motivasikan dia. Okey. Bila kita bagi ni kita expect you lebih. Betul. Jadi dengan cara tu dia akan ni lah. Sebab besok memang kan dia akan eager Ya, betul. nak lebih terbaik lah. Yang ada ucapan tahniah, perkhidmatan hari lahir kan. Masa saya juga tu. Saya kalau minta pengurusan tu saya minta Puan Rahayu mana cara nak supaya benda tu orang dapat birthday dan juga perkhidmatan tu. So itu dia buat dalam email, dalam ni Dapat kat ucapan sama ada jadi. Itu kan saya punya lah. Saya tak cadang tu, saya cadang yang dalam portal Dah betul. dengan Dalam email. Email rasanya. Yang pesara tu sebelum Cik Eji datang ada dah kot. Pesara. Pengumuman pesara tu sangat bagus sebenarnya. So dia sebelum tu dah ada. Dah ada dah. Memang dia orang buat. Tapi kali ni dimantapkan lagi lah dengan gambar tu kan. So tu yang boleh grab buat story kan. Tapi Betul. itulah macam orang yang pesara ni, dia kalau dari hujung dia dah tak nak. Dia sebenarnya elok sebelum dia bersara. Kita Kalau dah lepas bersara, satu saya dah bincang dengan staff lah. Mungkin kita kena fikir aplikasi bayaran sebab dia dah luar usi kan. Kalau dalam usi tu macam Puan Mazita pun saya pun rasa kena lah. Tapi kita hari tu terlepas pandang. sebelum bersara dah tangkap dia ni. Dah tangkap dia. Dia akan beri komitmen lah. Kalau dia dah tu dia dah anggap. Tapi yang terbaik Prof. Zainuddin. Banyak kami dapat tanya dengan dia ni. Dia mahu lagi lah. Dia punya ada yang dia minta off record lah kan. Punya penceritaan ni. Kenapa benda-benda ni tak dapat di mana-mana tau. Betul. Test and knowledge. Lepas tu dia pun dia dah keluar dah rugi dah. Pengalaman tu kita tak dapat capture. Itu bagus lah dia buat dia untuk bersara ni. Masa saya tak kebiasaan pun, saya ada rancang masa tu. Untuk bersara ni lah. Untuk dia macam syarah profesor lah. Siapa ada buat profesor dia kena bentang something kan. Saya rasa kalau lah BSM mudahlah kerja kami sebenarnya. Kita ambil je, tarik kan. Saya memang dulu masa kerja memang ada rancang nak untuk bersara-bersara ni dia bagi pengalaman. Saya nak bukukan. Itu perancangan saya masa tu. Dia bukukan pengalaman dia. Dah ada lah dia punya macam soalan ke apa untuk dia. Ya, macam tu lah. Memang ada perancangan macam tu. Dia sebenarnya konsep yang Cik J fikirkan tu memang dalam pengurusan ilmu. Bila kami belajar pasal benda-benda semua pergi tempat-tempat air terutama JKR, so you have the good punya knowledge management unit. Itu salah satu program dia pun. Kan, pengetahuan daripada orang-orang yang nak bersara ni. Yalah. So dia akan beritahu pengalaman dia punya pengalaman dia pernah berakhir. Ya, seperti itu. Kita dengar progress tu. Yang boleh dikongsi ni orang ambil. Terutama orang yang terlibat dengan mesyuarat DKPT, bawah menteri, banyak rare punya cerita yang kita dapat lah. Cuma sebab kita nak harapkan nak buat biografi lambat lagi lah. Lambat lah. Lepas tu kalau biografi pun, biasa biografi ni orang-orang terkenal kan. Kalau macam biasa-biasa ni, itu yang kita sendiri menggali cerita dia tu kita bukukan. Yelah, kalau orang nak buat biografi, bolehlah guna sumber yang kita ada kan untuk sebagai bahan dia. Okey, sekarang kita masuk ke ni kot lah. Aktiviti persatuan ni. Nanti kita cerita sikit penerbitan.
Segi persatuan ni bermula saya masuk-masuk je BKKU tu dah ada. Persatuan pun BKKU juga. Saya pun nama rasa lah BBQ tu. Okey. So memang saya terlibat di BKKU lah dari 2002 sampai 2006. Itu platform pertama saya di sebagai persatuan atau kelab kat sini AJK lah. ke? Ha? AJK? AJK. Oh, saya tak pernah tengok AJK. Memang kebetulan macam mana tak terjebak. Tapi join je lah. Oh, Wano Shah. Masya, tak ingat. Saya tak ingat lah. Bila saya masuk dia pengurusi ni. Wano Shah. Samri pada. Samri Sanjung. Samri Sanjung. Okey, lepas tu yang saya terlibat awal lah. yang terlibat saya buat ni apa majlis apa ke naik boyan ni apa berjanji nama macam itulah namanya Prof Sabri. Okey, So, memang apa itulah suka persatuan ni. masa tu memang minat. Minat je lah. Satu lagi kita sambilan ni orang kata apa saja pedal lah supaya kita memberi sumbangan. Lepas tu Nampak ialah recognize kan. Saya terlibat lah. Lepas tu ada pernah jadi dilantik lah, dipilih pengurusi Majlis Bersama Jabatan N41. Oh, masa tu Asalnya Cik Mizan, saya yang batch kedua lah. Cik Mizan yang pertama, saya kedua. So sebelum ada persatuan sebabnya Ya. masa Macam kami S. itulah dia ambil daripada skim-skim tu. Ya. Masuk ke Majlis Bersama Jabatan. Masa tu tak ada prestasi, tak ada peka, tak ada KBA. So, jadi orang-orang wakil skim. ikut skim. Jadi kita ni arwahayaham Cik Mat Umar, pengarah Pusat Sukan. Dia pengurusinya. Kami S ni. Itulah saya pengurusi untuk N41. Oh, okey. N41. Ada dalam tu Ada kot. Tak tahu. Pengurusi. Itu tahun berapa tu? 23. 2023 Ui, baru masuk dah jadi pengurusi skim lah. Pengurusi Padahal masa tu ada Cik Elmi, biasanya skim N biasanya kita ni sambilan Arusani pun ada. Arusani pula. Arusani. Kebanyakan orang di tanah. Beban tu orang. So dia salah pada Usaidi dah ada, Elmizan dah ada. Mizan dah sebelum tu. Oh ya, okey. So saya lepas kosong tu Mizan, dia orang buat pemilihan, saya lah jadi tu. Kemudian 2003 lepas tu pendaftar dah nak mula wujudkan persatuan. Ya. So saya jadi penaja lah. PKQ dia dipecahkan. Ya. Jadi penaja untuk prestasi lah. So kita buat undang semua tu tengok dah ni daftar semua. Sulaiman kan tu kan. Saya terlibat pengurusi penaja. Sampailah wujudnya prestasi 31 Januari 2005 prestasi wujud. So antara sumbangan tu sebagai penaja lah. AJK penaja. Tapi dari masa dia AJM tu saya memang tak berminat lah, saya tak datang masa tu. Betul lah Cik J tak ada. Saya pun sebenarnya Dr. Raja. Tapi alih-alih masa AJM tu saya terlibat juga lah. AJK ekonomi masa tu. So memang saya tak datang masa tu. Tak adalah dalam senarai yang first tu, batch pertama tu, walaupun saya penaja. So dah tengok dalam senarai tu pun ada juga yang penaja tak jadi. Tak jadi AJK lah. Macam Nurul Acikin, dia setiausaha penaja. Bila dia batch pertama tu dia jadi penulis setiausaha. Mizan jadi setiausaha. Betul. Dia lain lah. Dia ikut pada pencalonan masa mesyuarat tu. So tapi dalam masa sama kita dengan persatuan, sebab saya memang dah terlibat daripada BKKU, kita terlibatlah, sukalah jalan-jalan persatuan tu bila 2007 ya. Yalah lepas Cik Sulaiman tu dia lantik sebagai pengurusi kan, presiden. Mana? 2007 presiden prestasi AJK. Oh, AJK lu. AJK lah. Biro Antarabangsa. Oh, yang buat pergi Singapura tu. Di Singapura tu juga saya lah. Okey. So, memang masa tu antara event dia tu lah. Singapura tu kemudian mungkin ada akademi prestasi macam Akademi Fantasia tu kita ada buat
satu event muzik lah. So dibuatkan di panggung budaya, event macam AF tu lah, Okay. Akademi, Akademi Prestasi. So itu antara event lah kita buat. Masa tu AJK ke? Ada UK, Masa tu siapa presiden? Usaini, Husaini. Cik Azman Timbalan. Timbalan. Lepas ni Cik Maiman. Ya. So, Cik Maiman tu timbalan dia Dr. Haji Najib. Itu yang kalau tengok temu bual Cik Usaini tu, dia kata membawa ke Singapura. Ini lah orang sebenarnya yang orang buat, dia presiden kan. Presiden memanglah dia boleh mileage mengatakan dia yang buat. Tapi yang usaha tu daripada pengarah program lah. Pengarah program yang buat tu dengan tim-tim biro antarabangsa tu. Antarabangsa tugas khas. Tapi dia nak kata yang tu memang totally tak pakai duit mesti pun. Program ke Singapura tu totally ahli yang keluar duit. Dia tak minta bajet pun. Memang duit persatuan lah. Duit persatuan, duit ahli. Tu keluar negara tu. Kami tak ada wakil tau, sekarang. Masa tu tak ada. Walaupun ada masa nak buat tu ada permintaan lah. Kata Sebab dia memang bidang-bidang tu ada. orang perpustakaan selalu pergi Singapura. Saya jawab apa? Kita pergi Singapura memang dah disusun oleh pembekal. Bukan kami initiate. Kami pun tak ada pengalaman. Yalah. Sebab masa tu banyak kontak di Singapura. Siapa yang tunggu di sana? Kita memang ada juga Pak saya sebelum tu ada pergi di Singapura masa di RNC tu, asasi lah orang-orang. Ya, asas 50. Asas 50. Oh, pakai macam Dr. Halim lah. Dr. Halim dia pakai Masran. Ya. Baru meninggal kan? Ada orang-orang yang kita kenal lah. Orang-orang Melayu kat sana tu kita kenal tu yang kita senang sikit. Tu yang berani tu buat kat situ tu. Okay, gunakan platform yang sama lah. Kita pergi ke National NUS lah. Cik Najib ada masa tu. Tapi memang program tu memang berkas pada ahli-ahli sebab muka mata sebabnya belum tak ada kan. Kita nampak advance-nya Singapura. Yes, betul. Walaupun sebuah laut je. Lepas tu program-program itu sekarang mana ada biasa buat kan. Tak ada. Tu one and only tu. Jenis lawatan tu. Dah mahir perbelanjaan Singapura. Yalah. Itu Singapura tu antara yang first lah. Terus sekarang pun tak ada orang buat. Sekarang ada masing-masing je. Masing-masing. Yang buat nak pergi luar negara, attachment semua tu kan. Kalau kita ni ramai-ramai begini seronok. Kan satu rombongan pergi ilmiah lah, ilmiah. Itulah. Saya ingat saya memang tak ada waktu perpustakaan. Sebenarnya nak kena 2007 kan? 2008 je. 2008. Bulan Jun. Okey. Kemudian 2 kali kan jadi fungsi presiden PSSI saya sekali Usaini. dengan Usaini yang 2 kali. oh saya sekali. Kemudian bila dah dapat tamat tu, saya masih menyumbang dengan kepimpinan Cik Musa tu. Oh lepas tu Cik Musa kan? Jadi AJK juga. Sebab dia letak jawatan, saya masuk lah. Itulah saya peranan juga sebagai AJK Suruhanjaya pemilihan pun ada juga. Zaman Cik Najib pun siapa letak jawatan? Anis kot. Anis letak jawatan Biro Ekonomi. Saya gantilah. So itu menunjukkan minat kita kepada satuan kan. Lepas tu Haji Najib pun minta Haji tolonglah bantu lah. Kita bantulah. Itu dia sampai 2000 lepas Haji Najib Haji Zainab kan. Lepas tu baru boleh saya sifat kerja AJ ni ringan tulang untuk membantu apa-apa kerja lah kan. Terutama kerja persatuan. Minat tu ada. Aktiviti persatuan kan. So pada itu yang saya nampak sebab kita dari 2002 di KKU, kemudian prestasi penaja, memang ikutlah semua tu sampai yang saya jadi presiden. So jadi presiden pun orang sebab nampak itulah, orang nampak komitmen kepada persatuan. Presiden tahun berapa 2015.
hingga 17 kan. Masa tu dia orang buat di Lumut. AGM tu masa Lumut retreat. Kami tak ada. Masa tu retreat. Library ada apa ke masa tu? Semua kami library tak ada. So AGM kat luar lah, first time AGM kat luar. So masa tu lah jadi Timbalan ni siapa? Jack Ghani. Cik Ghani. Okay. Right. Pada CJ lah, bila kita buat aktiviti persatuan ni, apa sebenarnya benefit yang kita dapat? Ni mungkin saya boleh tunjukkan dalam penulisan. Sebab kita perhatikan generasi baru ni, kan, dia bukan, ialah aktiviti persatuan ni mungkin pada mereka mengganggu kerja hakiki, kan. Ataupun rasa macam, aku ni bagus sangat ke, kan. Tak nak menonjol lah ni, nak kena, ada istilah, tak apa, saya belakang. Kalau semua nak jadi dari belakang, siapa nak jadi leader kan? Dia nak minta pandangan sikit supaya saya boleh masukkan ni aktiviti persatuan. Aktiviti persatuan ni kita kena buat program yang melibatkan dia orang lah. Saya ambil contoh macam saya buat parlimen prestasi tu. Okay. Yang tu satu benda saya yang memang fair. libatkan skim-skim tu supaya terlibat seolah-olah seperti YB. Yang itu pun salah satu cara nak menyuntik dia orang lah. Bila macam skim S, dia jadi wakil, dia juru cakap kepada kawan-kawan lain. So di situ ada orang kata peranan kat situ lah masing-masing untuk terlibat. Mengasahkan kepimpinan lah. Mengasah kepimpinan, lepas tu dari sudut sebab ni persidangan kan, perbahasan, pencabulan idea. So kat situ secara langsung dia memberi mereka ni bagi idea untuk perjuangan skim masing-masing lah. Kebajikan mereka. Situ yang penting untuk paling prestasi tu, supaya dia bangkitkan isu, kita bincang kat situ. So bahaslah. Itu salah satu. Kemudian aktiviti-aktiviti lain, contohnya program-program sosial. Itu pun perlu ada gathering supaya ramai terlibat. Tapi dalam masa sama kena ada tarikan. Kalau kita katakan ada contoh, kalau zaman saya yang masa 2015-2017, saya banyak contoh tu pun nak menarik supaya orang suka datang. Memang melabuh lah, tak kisahlah, yang penting orang terlibat. Kemudian perlu ada juga insentif-insentif, anugerah-anugerah supaya mereka ni di-appreciate lah. Terutama yang pemimpin persatuan ni lah, yang orang-orang yang terlibat ni kita perlu ada recognition untuk mereka terlibat. Sekarang pun tak tahulah, perlu difikirkan juga, walaupun mesti ada anugerah yang biasa kan, yang ini untuk persatuan lah. Ahli-ahli terlibat tu kita kena mantapkan lah. Kemudian saya dari segi pelan pengantian untuk ahli-ahli baru ni, sebab kita tahu bila saya tengok senarai ramai letak jawatan, kemudian muka yang sama rolling balik jadi AJK. Itu yang saya selalu beritahu, kita buat survey, AJK ni berminat tak lagi untuk menyumbang sebagai AJK untuk yang pemilihan akan datang. So dengan cara itu kita dapat orang-orang baru lah untuk menjadi AJK. Yang lama ni dia boleh menyumbang cara lain lah. Kemudian saya tunjukkan ke pimpinan muda dulu, tujuan dia tu nak meremajakan prestasi. Masa CJ ke? Yang prestasi apa namanya? Pimpinan muda. Yang Ustaz Majdan dengan Fitosiah tu? Yes. Yang itu memang kita cari yang baru-baru ni. Baru-baru ni dia, orang kata dia willing, terpaksa. Yelah. Tapi kita gunakan dia ni sebagai future leader, supaya dia nanti kita dah dedahkan program-program, dia join sekali. Mungkin ada satu program yang dia lead. Saya contoh dulu hari keluarga. Kalau persatuan ni prestasi hari keluarga dah sekali masa Sunway Lagoon. Semua dekat pergi. Lepas tu 2017 saya buat dekat Kalumpang masa biasa saya tu. Pun tak pergi kau. Tak pergi.
So itulah kepimpinan muda yang buat. So mereka ni dia beri pendedahan lah. So saya harapkan sebenarnya lepas saya tu teruskan kepimpinan muda ni. Sebab kita akan ada lantikan baru. Dia orang masuk je lah. Kepimpinan muda ni jadi ahli. So kita adalah talent pool untuk bakal-bakal JK akan datang. So tak ada yang tua-tua ni ataupun yang dah jadi JK ni asyik dia jadi JK. Kita nak yang ni dah. Dia Itulah kita groom lah. grow. Sebab ni macam ni kita dah 10 tahun kan. Realisasi 2005 sampai 2015 dah 10 tahun. Satu batch. Sekarang ni 2015 sampai 2025 dah batch baru. Kalau boleh muka-muka baru lah. Itu yang pemilihan kali ni saya tengok muka Anis yang memang orang-orang dulu ni, batch-batch saya dulu. Nur Rasikin, setiausaha penaja, lagi keluar lagi nama. So Pencalonan kan. pencalonan. Tapi itulah, kalau boleh kita eliminate lah orang macam ni. Saya pasti dia tak nak dah. Dia pun dah level apa-apa semua tu. Dia ada benda lagi yang dia boleh contribute. Ambil yang ni lah. Yang ni lah. Tapi tak kenal. Pasal tak nampak ke depan kan. Itu yang kepimpinan muda ni peranan. Bila JK buat, dia orang jangan sekali kita ni lah. Persatuan tu lah yang akan promote. Supaya mereka ni dikenali. Macam Raizul pun sama juga. Kita groom dia tu. Memang tahu Raizul ni jenis activity base. Dia rajin kan. So masa kepimpinan muda pun menulis melaju tu. kepimpinan muda tu masa itulah kita orang-orang macam ni yang kita highlightkan. So yang pentingnya aktiviti yang boleh semua terlibat. Tapi kena cari aktiviti yang menarik lah supaya mereka terlibat. So sekarang pun banyakkan aktiviti pun dah JB kan. JB BSM, JB PTJ lain. Itu pun salah satu cara untuk kita buat program. Kalau tidak dulu, persatuan je nak buat, parah lah. Sebabnya kita handicap. Staff ahli ni pun sibuk. So sekarang ni banyak dia tinggi je. Buat program tinggi. Okey. Di peringkat kementerian ada terlibat dengan aktiviti persatuan mana di luar universiti. Begitu. So tu kita dengan mesti lah. Banyakkan dengan mesti program-program dengan mesti lah. Saya ingat masa CJ tu yang kita pakai baju warna putih tu kan. Baju mesti kan. So sebelum tu zaman kepimpinan sebelum saya tu dia menolak untuk bekerjasama dengan mesti. Oh, ya ke? Sebab dia ada kes. Dia ada apa orang kata dia ada orang kata masa muka lah, kecil hati. Sepatutnya UPSI yang jadi pengurusi mesti masa zaman Haji Zainal rasanya gitu. So adalah apa hijack ke apa benda tak bagi kat UPSI. Okey. So kerana itulah memutuskan hubungan diplomatik dengan masti. Tu bila saya ambil alih, saya kata kita sambung balik silaturahim dengan masti. So itu yang masa zaman saya itulah kembali dengan masti lah. Dia ada rehat tu dalam satu penggal tu rehat. Jadi presiden prestasi ni bila kat masti tu dia sebagai apa? AJK ke? Dia Esko masti. Dia masuk presiden-presiden lain ke? Ya. Ke ni masti ni pentadbir aja kan? Pentadbir je. Okey. Faham. So kalau DJM tu kalau dia popular, dia jadilah yang kepimpinan lagi tinggi lah. Yang ni dia ahli dalam satu universiti kan, satu UA lah. Universiti Universiti dia di mana? Dia tengok universiti yang jadi presiden. sekarang ni UNT. Okey. Malaysia Terengganu. Terengganu lah. Tu banyak event dia sana lah. So macam ni pun negara apa yang ni hari pentadbir dia orang nak buat kat Bandung this year. Pentadbir peringkat Setiawak. Setiawak. Dia akan buat di Bandung. Sebab dia tu 2 tahun sekali. Banyak duit. Tu tak tahulah pengajaan lah tu. Biasa ada persidangan semua tu. Bulan Ogos lah. Okey. Saya rasa penglibatan persatuan tu dah banyak dalam slide tu. Jadi kita terus kepada pencapaian TAJ sendiri dari anugerah dan semua. Boleh cerita sampai ke
anugerah pekerja. Saya tengok kan kalau sepanjang 20 tahun perkhidmatan ni saya dah kira dah anugerah dari sekecil-kecilnya yang saya dapat tu dalam 65 anugerah lah. 65 Anugerah perkhidmatan, anugerah kualiti, anugerah integriti, anugerah inovasi, anugerah kreativiti, anugerah nyanyian, anugerah seni, fotografi, busana, anugerah siti, anugerah media, anugerah sastra, semua anugerah sekali sukan. lah. Saya dah kira-kira tu dalam 65 lah. So yang paling baru tu yang tahun lepas tu lah 22 Disember tu Anugerah Buku Negara. anugerah Buku Negara. Kemudian 2019 Tokoh Pekerja Negara, dan 2017 tu sebagai pemimpin persatuan membawa prestasi menerima anugerah Kesatuan Sekerja Cemerlang sektor awam. Okay. Kemudian UA, di tingkat UA Tokoh Pentadbir Universiti Awam atau nama lama dia anugerah Pimpinan Perdana Menteri pun saya berjaya lah mengalahkan universiti lain. Sebab itu pertandingan kan. Dia kena hantar kertas pencalonan kan? Ya. Kemudian untuk anugerah Persatuan Pentadbir Terbaik Emas Universiti Awam pun masa tu Puan Sumaizan Presiden, tapi dia minta saya tolong buat dokumentasi lah. Saya memang dah tahu dokumen banyak kan. Saya yang buat semua tu lah. Membantu prestasi untuk menang sebagai anugerah Persatuan Pentadbir Terbaik. Masa tu Puan Siti Puan Siti. So saya membantulah, memang sebabnya transisi antara saya dia kebanyakan kejayaan tu banyak di tempat masa saya tu. So kita gunakanlah benda tu untuk sebagai kelebihan. Satu lagi kita dah menang 2017 tu, persatuan terbaik tu antara kekuatan daripada persatuan UA lain. So itu yang antara sebab kita boleh menang di situ. So, kita menang tu tahun apa? 2018? 2018. Okey. So anugerah APC saya dapat pada tahun 2005 ketika di RMC ya. 2005 adalah PPP, 2009 di Sains Sukan, 2014 di HEPA. Itu APC saya lah 3 kali. Kemudian Tokoh Pentadbir USI pun pernah dapat pada tahun 2015. Okey. Yang apa? Yang kerja tu 2019 Tokoh Pekerja Negara. Eksekutif. Itu dekat ni lah. KL lah. Di Sedia Melawati. apa nama tu? PICC. Oh, PICC. Okey. Segi kepuasan bekerja. Asalnya KJ rasa memang mendapat kepuasan bekerja di JPSI ni. Betul lah. Mendapat kepuasan sebab memang suka bekerja lah. Tu je, saya suka bekerja. Kalau hari-hari tu memang sejak 2002, kalau 6.30 tu, sebab saya pun memang 6.30 tu saya punya masa lah. Kalau kat sekolah sekolah asrama kan, 6.30 dah tercunguk, tak ada orang makan, dah masuk kelas. Tu memang tu saya punya ceiling saya lah. So kat sini pun saya datang kerja kurang macam tu lah, 6.30 ke atas tu lah. 6.30 pagi, 6.40 ke 6.50 gitu memang dah keluar, dah gerak semualah. Kalau tengok saya punya punch tu, itulah pattern dia, sama je. Sukalah. Kalau orang tak suka dia mesti bilang lambat. So kita habit kita macam tu. Datang awal, sebab datang awal ni beri ketenangan, kita tak ada gopoh-gopoh, kelam kabut. Jadi kita rasa selega lah semua. So kadang-kadang kalau kita lambat sikit pun kita sendiri terasa lama macam satu hari tu rasa tak selesa. Tak selesa sebab kita dah terbiasa. Keseluruhan bekerja tu ada di bekerja. Cuma itulah zaman-zaman dulu memang balik pun lambat. Tapi since budak sekolah tu diberi tanggungjawab, wife pun ada strategi juga supaya kita ingat rumah kan. So suruh ambil budak, jadi baliklah awal
Kalau dulu memang pukul 7 pun Isteri buat apa? isteri sepenuh masa lah. Sepenuh masa. So ambil budak, jadi nak tak nak saya balik awal lah. Tapi kena fikir juga supaya kita balance kan, work life balance kan, kena juga fikir keluarga. Kalau ikut kerja sendiri malam boleh balik, tapi kerana kita fikir keluarga juga, terpaksa lah ambil budak semua tu awal dah balik rumah. Kalau dulu gelap, pergi gelap balik gelap. Itulah. Okey. Ataupun bila dah usia macam ni pun kena fikir juga lah kan, kita pun kesihatan lah, dia kena fikir kesihatan. Ikutkan saya, gelap balik gelap lah. Kita punya passion kita tu. Ya. Tapi kita sesuaikan keperluan keluarga semua lah. Tapi taklah workaholic kan. Ha? Ada orang cakap TJ workaholic ke ada? Tapi masa awal-awal dulu lah, masa Oh ya. muda-muda tu kan. Bila ni kita dah moderate lah, sebab terpaksa moderate keluarga semua. Kalau tengokkan memang staff semua dah tak ada, kita masih dekat pejabat. Kalau kat Nabi ni sebab ambil budak lah, saya dot je saya jalan lah. Saya paksa sebab kita kerja yang tu. DCR dah penuh lah. Sebab ditambah kan sekarang. Terpaksa. Bila ditambah tu dah penuh dah sebenarnya. Bila ditambah kita kena top up lagi. Selalunya orang kuat bekerja ni kurang banyak cuti. memang banyak cuti. Zaman dulu berlambak. Sampai hak ni lupus Lupa tak ingat lah lupa ke tak. kan 2 tahun tak habis. Betul. Dah masuk DCR pun dah penuh. Okey. Itu kalau cuti sakit lah, alhamdulillah lah, sebab saya pun kurang ambil cuti sakit lah, memang boleh kira lah. Yang tapi sebab sekarang ni dah umur dah ni, adalah kita cuti sakit tu ambil jugalah. Tapi pun lama jugalah, 2-3 tahun tu tak ada ambil lah. Oh, ada juga setahun tu bersih tak ada. Ada, rasanya last kali 2000 apa tu. Memang tak ada, memang bersih. Ya. Nanti saya carikan maklumat tu, memang ada. Alhamdulillah, sebab itu berkaitan dengan kesihatan kan. Ya. Bukan kita nak sakit. Setengah orang tu bukan dia nak sakit pun terpaksa. Yalah, kena demam. Kadang pun diberi sijil sakit pun kita dah kerja juga. Pun ada, kita rasa kita kuat sebenarnya. Tapi sebenarnya elok. Doktor dah beri sijil sakit, cutilah sebaiknya. Supaya kita Yalah, nak berehat. tapi kita kadang tak apalah, pergi pejabat juga. Itu saya. Seronok bekerja kan. Orang nak kerja je. Okey, akhirnya kita nak minta sedikit pesanan lah daripada CJ kepada staf USI terutama yang mungkin yang baru lah. Untuk kita jadikan sebagai pedoman panduan. Untuk Ada dekat sini. kalau untuk staf 9 ni, sebab ambil contoh sebab saya 9 kan, so nak inspirasikan staf 9 Ada lagi sambilan ni? Tak ada kan? Kontrak kan? SKPU lah, nama sudah tukar. Okey. Ambillah peluang diberikan oleh majikan dengan bekerja dengan tekun, rajin dan ikhlas. Itu memang, itu yang saya buat lah. Sebab kita tahu kita tak secure pun. Kita buat kerja betul-betul lah. Dan juga jangan pula bila dah tetap kita buat perangai, teruskan benda tu. Teruskan sampai sampai berjaya lah. Sebab ambil contoh saya memang 9. Boleh tulang lah sampai berjaya dapat anugerah semua tu daripada seorang 9. So untuk yang 9 ni, itu lagi nya supaya dia fikir peluang diberikan ni, grab terus, tunjukkan dan maintain sampai bersara lah. Kemudian untuk yang lain-lain lah, staf baru ke, bekerja dengan ikhlas tanpa mengharap balasan, kerana itu kunci kejayaan seorang pekerja. Biasa semak dalam diri bahawa pencapaian hebat kita, termasuk pernah mengharumkan universiti, bukanlah tiket untuk diberi laluan khas oleh majikan. Sebaliknya, kita perlu mencipta kecemerlangan setiap masa sehingga kita bersara. So kalau kita dah dapat anugerah, kita universiti ni mungkin nak bagi kita naik pangkat cepat ke apa, laluan khas, fast track. Tak semudah itu. So jangan fikirlah benda tu, maksudnya bekerja seperti biasa. So cuma jangan
apa, sebab orang akan kata dia dapat anugerah, mesti nak bagi pun apa-apa kan. Kita kita jangan tengok dari sudut itulah. Sebagai orang yang dah pernah menerima anugerah, saya terus saya kerja lah. Ada sikit ada lah, tak ada tak ada lah. Tapi mungkin pada orang dari sudut orang lain kata, kau dapat naik, dapat anugerah pun tak ke mana pun, baik tak payah menyumbang kan. Setengah orang fikir itu. So kena fikir, teruskan je lah. Kadang kita ada peluang untuk mengharumkan yang mesti, kita cubalah mengharumkan yang mesti. Ada rezeki, kita cuba. Itu je. Kalau ada orang cakap macam tu, apa jawapan Cik J? Macam mana? Kata kau tak ke mana pun, macam tu lah. Itu saya kata, tak perlu ni lah, berterusan kerja. Terus saja buat Tanpa kerja. mengharapkan. Tanpa mengharap. Tanpa mengharap. Terus Kita saja. beri yang terbaik Buat yang terbaik. Buat yang terbaik, yang terbaik. Sebenarnya untuk kepuasan kita juga. Ya, itu kita dah kita dah beri sumbangan. Ni sumbangan aku kepada universiti. So terpulanglah you all nak hargai tak. Kalau ada rezeki adalah. Okey. So, So ada agama punya tu. Kan. Atau apa orang cakap tak ucap terima kasih pada kita pun tak apa. ya, betul. Yang penting kita punya tanggungjawab tu lah. Okey, aku dah mengharumkan universiti, selesai dah. Okey. Okey. Ada apa-apa nak tanya soalan ke? So kalau buku tu dalam ni lah, penerbitan dalam Okey, ni. penerbitan. Saya tertinggal. Penerbitan dia dalam ni. Penerbitan saya ikut dalam tu lah. Setakat ni berapa buku? Tapi banyak sebagai co-writer. Ada Contohnya, saya ada yang saya buat antara dalam hilang pula. Jangan. Buku prestasi antara saya buat ni. ni. Buku prestasi sebab saya merekodkan sejarah prestasi dengan BKKU, ada buku dia. Dan juga lengkap lah sejarah prestasi tu dari 2002 sampai last kali tu 2019. So memang ada lah buku dia. Oh, memang. Buku Menyelenggara 14 buah buku, menulis 23 buah buku antologi bersama, 191 tulisan tersedia dalam buletin, 500 tulisan dalam penerbitan dalaman. 500 Saya ada kompilasi dia tu. Kau ni luar tu. Tak nampak. Page mana? 23. Oh, atas. Okey, penerbitan. Penulis sejarah BKKU dengan prestasi tu ada lah tu. Okey, ni. Buku dia. Alright. Tak apa, saya ikut yang ni je. Itu pun saya dah sentuh tadi kan. Kata minat penulisan tu. So pingat darjah kebesaran tu ada dalam ni. Okey. Kemudian saya nak highlight ni yang kepimpinan sukan ni. Dalam ni. Bowling. Bowling ni. Bowling ni saya dah mulakan sejak 2002. Kepimpinan sukan lah. Sampai sekarang masih lagi event tu berlaku lah. Sebabnya saya punya program bowling ni dia amatur. Bukan profesional. Orang-orang yang nak bermain bowling tu memang saya jadi penganjur. Memang ramai terlibat lah. Jadi Pemilihan JK prestasi bermula daripada ni kan. Cik J. Masa ni hero sekali JK kan. Oh, saya ingat. Gani mengurat dia. Gani menjemput dia sebagai jadi AJK masa tu. Masa Cik AJ lah kan. ya. Saya ada masa tu. Oh. Okey. Right. Okey, baik. Kita sampai hujung. Muka 12 tu pun. So dalam ni ada lah kalau ni. Kalau ada apa yang saya nak tambah, saya akan message lah. message. Gambar saya akan hantar ke BWK, mereka akan pilih. Tapi kadang-kadang dia pun tak pilih gambar saya. Dia pilih gambar yang ada record. Jadi macam tu lah tapi tak apalah, nanti kita gambar kat luar tu. Kita tengok macam mana. Baik, jadi saya bagi pihak perpustakaan dan juga majalah Inspirasi mengucapkan terima kasih kepada Cik J kerana
memberi laluan kepada kami untuk buat sesi temu ramah. Jadi ucap kami selamat berjaya lah pada encik-encik kan. Pencen umur berapa? 60. Ha? 60. 60. Saya pencen dulu lah. Saya 4 tahun lagi. 4 tahun. Dekat. Saya 52. Okay. Jadi itu saja sesi kita pada pagi tengah hari dah, tengah hari ini. Jadi itu saja kita tamatkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.